Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Lia Amira Anwarigos. Fokus berita malam ini. Kerajaan Sarawak komited menyokong sepenuhnya pembangunan sektor agro pelancongan di bawah strategi pembangunan pasca COVID-19 PCDS 2030. Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg berkata, sektor agro pelancongan bukan sahaja baik untuk perkembangan ekonomi, malah ia membuka banyak peluang pekerjaan sepenuh masa dan sambilan. Beliau berkata demikian dalam teks ucapannya yang dibacakan oleh Timbalan Premier Sarawak Datuk Amar Douglas Uga Embas semasa mewakili beliau merasmikan Majlis Perasmian Sarawak Agro-Tourism Conference and Expo SACE di Kuching pada Isnin. The benefit of agro-tourism extend beyond economic gain. They encompasses rural development, community participation, and job creation. These sectors open up employment opportunity, both full-time and part-time, creating a new job market for our university graduate and school leavers. Bercakap mengenai SACE, Datuk Petinggi Abang Zohari memberitahu acara itu menghimpunkan banyak pakar dan pihak berkepentingan dalam sektor agro pelancongan yang dapat membentuk secara kolektif masa depan industri tersebut di negeri ini. Through this conference and expo, we aim to promote investment within the agro-tourism ecosystem, encouraging the development of new infrastructure, accommodation, downstream food production, tourism services, and more. Our focus on sustainable forestry, such as bamboo plantation, indigenous fruit and herbs, will not only enrich agro-tourism experience, but also contributed to environmental preservation. Hadir sama Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak MFICOT, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom, Timbalan Setiausaha Tetap MFICOT saya Ismail Nasiruddin dan Pengarah Projek Dairy Centrum Berhad Karen Goy. Laporan seterusnya, Kerajaan Sarawak sedang giat menyediakan fasiliti sokongan dan intervensi untuk komuniti gelandangan dalam bentuk tempat transit di Kuching, Sibu, Bintulu dan Miri. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, penubuhan pusat transit gelandangan TTG di Sarawak adalah berdasarkan statistik kelaziman dan pemetaan isu gelandangan di kawasan itu. Mengapa pentingnya kita beri fokus kepada gelandangan ini? Seperti yang saya katakan tadi, di bawah Post-COVID Development Strategy 2030, kerajaan kita menekankan tentang prosperity, inclusivity, environmental sustainability. Jadi gelandangan ini juga perlu diberi perhatian sebab ada isu-isu lain yang akan timbul. Aspek iaitu dari segi kebersihan, aspek keselamatan, aspek kesihatan dan juga dari segi aspek kepedulian masyarakat terhadap kumpulan yang rentan seperti ini, the disadvantaged and the needy. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita dalam program operasi bersepadu cerapan gelandangan di Kuching bertempat di pekarangan Majmah Mall pada Ahad. Mengulas lanjut, beliau berkata selain disediakan tempat tinggal dan makan minum, gelandangan turut diberi latihan untuk menjana pendapatan. Latihan untuk menjana pendapatan supaya akhirnya nanti mereka akan keluar daripada PTG kita dapat berdikari, hidup berdikari. Ini seperti yang saya sebut untuk Sibu tadi, tinggal 14 orang saja lagi di TTG. Yang lain sudah keluar. Ada yang sudah dapat pekerjaan seperti security guard, ada yang sudah dapat pekerjaan di car wash, ada yang dapat pekerjaan cuci pinggan mangkuk di kedai kopi, ada yang dapat pekerjaan menjaga tandas. Jadi ini di TTG juga dilatih kemahiran untuk berkebun misalnya, agroponik, fertigasi, minang ikan pun ada juga dan minang udang di sini. So sesuatu yang dapat mereka pelajari dapat diguna untuk menjana pendapatan.
Untuk makluman, pengubahsuaian bangunan TTG Kuching sedang ditender oleh Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU dan dijangka siap pada Februari 2024. Masih dengan paparan di Kuching, Kementerian Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak (MTCP) menyasarkan seramai 11,000 peserta menyertai acara ikonik Kuching Marathon 2023 KM 2023 siri ke-8 yang akan berlangsung pada 1 Oktober depan. Menterinya Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, setakat ini seramai 8,626 peserta dari dalam dan luar negara telah mendaftarkan diri. 2023 is an international marathon which is given recognition by the Association of International Marathon ataupun AIM. Kalau mereka mendapat pengiktirafan ini, that brings up that marathon to a new level, equivalent with all the other international marathon that are held all over the world, whether it's in Boston, whether it's in Tokyo, whether it's in Hong Kong. The estimated number of participants, international, local or domestic or national, we are expecting around 11,000. 11,000. So far now, yang dah register until today is 8,600. I'm very sure we should be able to hit that 10 or 11,000 by end of September. Beliau berkata demikian dalam sidang media di pejabatnya Baitul Makmur 2 pada Isnin. Antara kategori yang akan dipertandingkan pada edisi kali ini adalah kategori terbuka maraton penuh 42 km lelaki dan wanita, kategori veteran maraton penuh 42 km lelaki dan wanita, kategori terbuka separuh maraton 21 km lelaki dan wanita, kategori veteran separuh maraton 21 km lelaki dan wanita, kategori terbuka 10 km lelaki dan wanita serta kategori terbuka 5 km lelaki dan wanita. Beliau yang juga Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak turut menyeru kerjasama daripada Jawatankuasa Masjid dan Surau, Pejabat Residen serta Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU untuk sama-sama membantu melancarkan perjalanan acara itu nanti. KM 2023 kali ini turut mendapat sokongan daripada Syarikat Penerbangan Malaysia Airline dan Firefly yang menawarkan kod promosi diskaun harga tiket kepada peserta-peserta maraton untuk penerbangan domestik dan luar negara dari Singapura. Beralih dengan perkembangan di Dalat, sebanyak 8 kumpulan telah menyertai sesi pembentangan program jangkauan komuniti atau outreach yang diadakan di Kompleks Kebajikan Dalat baru-baru ini. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti, Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, kumpulan-kumpulan ini terdiri daripada Ahli Majlis Wanita Keluarga Sarawak NWKS dan setiap kumpulan telah ke 8 lokasi dengan tajuk yang berbeza untuk berkongsi ilmu dengan penduduk sekitar serta dibantu oleh skuad Sayang Dalat sebagai penyelaras. Selain itu, tajuk pembentangan lain adalah libat urus JWKS at Dalat, Elderly Care, Upscaling Women, Poverty Eradication, Empowerment NGO, Homestay and Marketing dan Perkhidmatan One Stop Early Intervention Centre OSEIC. Dalam program berasingan, Datuk Seri Fatimah yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Dalat turut berkesempatan merasmikan Pusat Kemahiran Jahitan Komuniti PKJK daerah Dalat. Menurut beliau, pusat kemahiran tersebut mula beroperasi pada 16 November 2022 dengan tenaga pengajar pembantu kemahiran H19 seramai 2 orang akan memanfaatkan wanita-wanita di sekitar kawasan itu. Selain itu, Pusat Interaktif Remaja Kefiting turut dibuka di PKJK Dalat dengan kerjasama Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara LPPKN bertujuan dijadikan pusat interaktif remaja berkumpul dan berkongsi idea serta menjadi pusat untuk menyampaikan maklumat seperti kesihatan reproduktif remaja. Dalam pada itu, Datuk Seri Fatimah turut menyeru wanita-wanita di Dalat untuk menyertai kursus yang diadakan dengan penuh komitmen dengan harapan lebih ramai wanita Sarawak dapat memasuki dunia perniagaan dan mampu menjana pendapatan sendiri. Beralih dengan perkembangan berikut, Kerajaan Sarawak dengan kolaborasi Lembaga Multimedia Sarawak SMA akan mengadakan Anugerah Ekonomi Digital 2023 DEA 2023 yang bakal menyampaikan 9 anugerah dalam mengiktiraf inisiatif-inisiatif digital yang giat dilakukan di Sarawak.
Antara kategori anugerah yang bakal diberikan termasuk anugerah berprestij Premiers Digital Economy Awards dan 8 kategori yang tidak kurang hebatnya iaitu Digital Technology Transformation Awards, Research and Development and Commercialization Award, Entrepreneurship and Startup Awards, Digital Inclusivity Awards, Digital Government Awards, Digital Creative Content Awards, Environmental Sustainability Awards dan Digital Leadership Awards. Penglibatan peserta ini menjurus ke arah mempamerkan idea inovatif, penyelidikan, analisis data, kajian kebolehsanaan dan impak kepimpinan berwawasan termasuk penyelesaian yang membentuk transformasi digital Sarawak. Sehubungan itu, DEA 2023 menyeru pelopor daripada sektor awam, swasta, industri, belia, perniagaan, usahawan, pereka cipta digital, pemaju, pusat penyelidikan, universiti, teknologi sivik, pertubuhan bukan kerajaan, koperasi, konsortium awam swasta dan para aktiviti sosial untuk turut serta mempamerkan kebolehan mereka dalam bidang inovasi digital. Penyerahan borang secara atas talian boleh dilakukan secara atas talian bermula 28 Ogos hingga 25 September ini dengan senarai pendek dan penilaian kategori bagi peserta serta kemuncak Majlis Anugerah bakal dilangsungkan pada 5 Oktober tahun ini. Maklumat lanjut mengenai DEA 2023 boleh didapati seperti tertera. Sementara itu, satu upacara khas bagi memperingati Wira Perang Kor Tentera Australia dan New Zealand (ANZAC) yang terkorban dalam Perang Dunia Kedua diadakan di Taman Peringatan Pahlawan Sarawak di Kuching pada Isnin. Upacara tersebut dikelola oleh Jawatankuasa Pembangunan Warisan Sarawak dengan sokongan Dana Mudah Cara Warisan Kesenian dan Kebudayaan Sarawak sempena lawatan Persatuan Veteran Malaya dan Borneo Kebangsaan Australia (NMBVAA) ke negeri ini. Ia juga sekaligus bagi memperingati ulang tahun ke-57 termeterainya Perjanjian Damai Malaysia-Indonesia atau Jakarta Agreement. Dalam upacara itu, tiupan Last Post yang merupakan sebahagian daripada tradisi ketenteraan Inggeris telah dialunkan sebagai simbolik penghormatan diikuti nyanyian lagu Negaraku, Ibu Pertiwiku serta lagu kebangsaan Australia dan New Zealand. Turut hadir ialah Presiden NMBVAA Cawangan Australia Selatan dan Wilayah Utara, Major Paul Rosenwick, Naib Presiden Veteran Perang Eldon Cameron, Pesuruhjaya Tinggi New Zealand Pam Chong Dun, Naib Presiden dan Ahli Seumur Hidup Persatuan Veteran Malaya New Zealand Bill Russell dan Dekan Katedral St. Thomas Gereja Anglikan di Sarawak dan Brunei, Keuskupan Kuching, Dekan Emeritus Michael Bumagalami. Sekian edisi malam bersama saya Lia Amira. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Sebelum mengakhiri buletin, saksikan sorotan Majlis Perasmian Sarawak Agritourism Conference and Expo di Kuching pada Isnin. #Saluran Informasi Rakyat. Salam UKAS.